Memang saudara, apabila British merancang untuk membebaskan tanah air atau jajahannya, dia memang British, dia mengambil satu pendekatan yang sangat unik. Dia nak pastikan bahawa tanah air yang dibebaskan ini, tanah jahan ini, dia punya pemimpin mesti pro dia. Itu memang ada dalam surat-surat pendasar dia, kan? Satu. Sebagai contoh saya bagi, tahun 1946 memang ada surat yang jelas diarahkan supaya sistem pendidikan di tanah Melayu itu diinggriskan. Kalau sebelum Berhentian Dunia Kedua ni, British nak bagi pendidikan Inggeris pada orang Melayu memang susah sangat. Tapi 1946, 316 tahun berubah. Dasar pendidikan itu memang nak menginggriskan pendidikan di tanah Melayu itu. Memang ada dokumen yang sah untuk menginggriskan sistem pendidikan tanah Melayu. Sebab itulah apabila Jawatan Kuasa Pusat Pendidikan tahun 1949 dihidupkan selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu itu, the first pendidikan kebangsaan yang dicadangkan oleh Jawatan Kuasa itu bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kemudian ditentang oleh Datuk On habis-habisan, barulah berubah Barnes lah, kan. Tapi apa yang penting yang dia orang memang nak meninggalkan legasi itulah, supaya dalam Cold War punya situasi ini agar pemimpin itu tidak terkancah dalam blok sebelah sana, dan nak memastikan mereka yang menjadi pimpin itu memang pro-West, memang pro-British. Dan benda itu, saudara-saudari, saudara, bukan berlangsung pada era itu. Kesan psikologi itu sampai hari ini, kan. Sekarang ni dah kembalilah, kan. Kalau tak boleh bahasa Inggeris, kan, kamu dipandang satu perkara yang low class lah. Contoh ini bukan pandangan saya, pemikiran ini telah diuji, kan. Tak boleh bahasa Inggeris. Kalau orang cakap bahasa Inggeris teruk dalam media massa, kan, dikutuk. Kalau ada ramai orang cakap bahasa Malaysia lintang pukang, tak ada siapa kutuk pun. Biasalah cakap macam tu. If a person speak bad English, people are commenting, teruknya bahasa Inggeris ni. Ada seorang cikgu dulu dalam TV kena kutuk. Dia mengajar bahasa Inggeris dalam TV, kan, TV pendidikan, kena kutuk. Tapi ramai yang tak ada cakap bahasa Malaysia tak dikutuk pun. Ini legasi. Kalau you pergi nak supermarket yang besar-besar, ini isteri saya beritahu saya, kan, kalau dia berjalan, boyfriend dia tu orang putih, dia siap pandang, orang tengok dia tak, orang tengok seronok, dia bangga tak. Dia ada boyfriend amolang, mata biru. Kan. Itu benar, dia rasa orang putih ni pun ada yang miskin, datang ni sengkek pun orang hormat. Pengalaman saya di Akhir Negara, maaflah Akhir Negara dulu, bukan sekarang, pegawai sekarang bagus, dulu saya minta file 10, tak boleh ikut peraturan. Orang putih mai buat kajian, minta 50 file dia bagi. Pasal dia orang putih, dia mai jauh, kena bagi lebih. Macam mana kita pandang bahasa Inggeris tu? Ini language imperialism. Macam mana kita pandang bahasa Inggeris atau pandang yang besar. So itu betul lah. Bagi saya memang British memang ada polisi itu, nak meninggalkan legasi itu, nak pastikan. Itulah penjelasan Dr. Kamal yang disampaikan belum lama ini. Masih berkaitan dengan warisan kebijakan Inggris itu, selanjutnya kita simak pendapat Profesor Sarjit mengenai kendala bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Malaysia. Saya beralih kepada cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran semakin terhakis. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya dah mengajar 15 tahun, 22 tahun saya di UPM. Dalam 10-15 tahun ini mengajar dalam bahasa Inggeris. Tak ada kesempatan untuk saya bercakap dalam bahasa Melayu dalam bilik kuliah. Kerana pelajar-pelajar saya ramai daripada luar negara. Dan perlu. Jadi akhirnya saya suka sekarang bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia boleh memperbaiki cara saya berbahas. Dan saya juga bisa bercakap bahasa Indonesia. Apabila pergi ke Indonesia, orang kata, bapa pandai bercakap dalam bahasa Indonesia. Dia ingat saya dari orang Indonesia ingat saya dari Arab.
Saya kata tidak. Saya masih optimis dari segi bahasa. Dari segi politik saya tidak ada optimis langsung. Dari segi bahasa, masa depan bahasa Melayu, sekiranya mahu dimajukan bahasa ini, perlu diangkat martabatnya di universiti dahulu. Kalau di universiti kita masih lagi memperlekehkan bahasa Melayu di universiti, maka tidak perlulah menyalahkan etnik-etnik lain yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi itu hujah saya sejak dulu sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.